Ya, sudah pasti Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini sedang mengira-ngira dan juga sedang membuat keputusan untuk kita melihat apakah antara pembentukan kabinet yang akan diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, jadi pagi ini untuk kita mengupas sikit sebanyak berkaitan dengan topik kita pembentukan kabinet baru untuk kukuhkan pentadbiran. Kita bersama dengan seorang tetamu, tak lain tak bukan, memang ini adalah antara individu yang akan berada di studio RTM untuk berkongsi dan juga mengupas berkaitan situasi semasa politik, iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob selaku pensyarah Jabatan Sains Politik Pentadbiran Awam dan pengajar pembangunan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi. Selamat pagi Dr. Taufik. Selamat pagi. Selamat cuti. Selamat cuti. Tidur kan? Tekaan kita sudah tepat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui pimpinan tertinggi negara. Kini kita meneka pula siapakah yang akan dibentuk dalam perjawatan kabinet. Apakah kalau kita lihat komposisinya akan diberikan lebih kepada komposisi PH, PKR ataupun mungkin ada komposisi di sebelah pembentukan blok gabungan ini? Ya. Assalamualaikum, selamat pagi pada Syuhada dan Ismail. Ya. Kita telah habis satu episod ya apabila kita menunggu-nunggu siapakah Perdana Menteri yang ke-10. Ya. Dan episod kedua kita sedang melaluinya sekarang. Dan jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Indonesia dengan 276 juta penduduk, hanya 34 menteri kabinet. Di United Kingdom hanya 32 dengan jumlah penduduk 67 juta. Tetapi di Malaysia 32 juta, adakah kita memerlukan saiz menteri ataupun kabinet sedemikian ataupun lebih besar? Bagi saya, kita kena berpegang kepada realiti politik semasa dan kita kena lihat juga dengan bebanan kewangan negara. Kalau itu dipertimbangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin sebenarnya kita menuju ke arah reformasi pentadbiran. Namun kita perlu juga mempertimbangkan dalam pembentukan kerajaan perpaduan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bagi saya kerajaan campuran, kerana kerajaan perpaduan itu di peringkat awalnya menjemput parti-parti politik lain, ya. Tetapi sekarang kita lihat adanya satu evolusi pergerakan perkembangan politik ke arah kerajaan campuran dengan kerjasama daripada parti Pakatan Harapan, kemudian Barisan Nasional, GPS, GRS dan ada Bebas. Bagi saya perlu mempertimbangkan ya anggota-anggota parlimen daripada parti-parti politik berkenaan. Namun perlu juga lihat bagaimana ya tawaran-tawaran yang pernah diberikan kepada parti-parti komponen tersebut untuk membentuk kerajaan bersama. Kerana dalam politik ini melibatkan win-win situation. Kalau tidak mendengar ataupun tidak memberi perhatian kepada parti-parti politik yang membentuk kerajaan bersama, bagi saya itu merupakan satu pertimbangan yang sukar dan akan memberikan satu impak yang negatif terhadap kestabilan politik dan kerajaan yang dibentuk. Inilah sebenarnya kesukaran dan apa yang dibimbangkan itu mungkin berlaku kepada Perdana Menteri untuk melantik menteri-menteri yang sesuai berdasarkan kepada kepakaran, kewibawaan. Jangan lantik lagi menteri-menteri yang tak pandai buat kerja, membebankan negara yang akhirnya rakyat pun meluat untuk tengok. Okey. Ada banyak perkara apabila kita bercakap berkenaan dengan pembentukan kabinet ini. Satunya yang Perdana Menteri perlu mengambil kira berkenaan dengan kepentingan negara apabila membentuk sebuah kabinet. Dan satu aspek lagi adalah memikirkan tentang kehendak rakyat menerusi persatuan-persatuan ataupun agensi dan sebagainya. Seperti kehendak mereka, siapakah menteri yang mereka mahu mewakili mereka di kementerian tertentu. Jadi dua aspek ini perlu dipertimbangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi pada pandangan doktor sendiri, bagaimana timbang ini perlu seimbang dan juga memberikan satu kata putus yang memihak kepada semua? Ya, saya berpandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berhadapan dengan satu kesukaran meskipun beliau dengan mudah mampu untuk membentuk kerajaan dan kemudiannya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tetapi apabila kita lihat pelbagai segmen masyarakat sivil, kemudiannya daripada parti politik itu sendiri, kemudian kita lihat rakyat kita sekarang telah pandai dengan kewartawanan rakyat sekarang, sehingga setiap maklumat yang mungkin kita lihat latar belakang pemimpin, ahli parlimen, mereka akan kaji, lihat, korek dan kemudian akan
bentangkan hasil kajian mereka itu kepada media sosial. Bagi saya inilah yang perlu diperhalusi oleh Perdana Menteri, kerana kepakaran, kewibawaan dan apa saja yang boleh memberi kelebihan kepada Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim itu perlu dijadikan sebagai satu indikator. Kalau kita lihat di Mesir sebelum ini, ada meter Morsi. Tetapi bagi saya dalam konteks Malaysia, saya suka untuk cadangkan meter Anwar untuk kita lihat bagaimana manifesto, kewibawaan, KPI menteri-menteri yang hendak dilantik ini menjadi satu parameter ataupun indikator menilai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mentadbir kerajaan setelah lama menunggu daripada jawatan beliau Timbalan Perdana Menteri hinggalah terpaksa berjuang dalam konteks perjuangan politik beliau dan kemudiannya berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Cuma concern masyarakat pada ketika ini dan juga pengundi, apakah pembahagian kerusi itu nanti akan merujuk kepada pembahagian parti ataupun pimpinan tertinggi parti, kerana ini amalan yang dilakukan sebelum ini, dan ada juga yang mencadangkan supaya kita ketepikan dahulu politik kepartian ataupun isu kepartian, tetapi kita utamakan individu yang berkaliber, malah mereka yang tewas juga boleh dinaikkan menjadi senator untuk penjawatan menteri. Apakah cakap ini boleh direalisasikan? Yang pertama, Perdana Menteri mesti ada political will untuk memastikan bahawa kabinet yang nak dibentuk oleh beliau itu kabinet yang bersih, wibawa. Kemudiannya mesti memastikan bahawa kluster-kluster yang dilabel oleh rakyat itu kluster mahkamah ataupun kluster yang sedang dibicarakan di mahkamah itu kita rehatkan sementara waktu. Dan bagi saya itulah sebenarnya satu reformasi pentadbiran yang kita perlukan dalam konteks kerajaan baru yang kita hendak tubuhkan. Kalau kita teruskan dengan misalnya agenda ataupun praktik politik yang sebelum ini, bagi saya ini akan menyebabkan rakyat akan terus terlekat ataupun terus terfikir dengan pendekatan yang lama, budaya yang lama, dan rakyat melihat sama saja kerajaan yang sebelum ini dengan kerajaan sekarang. Sebab itulah saya yakin sebenarnya Perdana Menteri kalau nak lakukan perubahan, semalam kita lihat dalam ucapan Perdana Menteri bersama dengan warga GPM menyatakan bahawa perlunya reformasi islah itu sendiri dan disambut oleh KSN bahawa islah pembaharuan itu perlu dilakukan. Bagi saya ini merupakan satu perkara yang baik kepada pentadbiran awam disambut sendiri oleh KSN kerana Malaysia ini kita mengamalkan sistem berkecuali, iaitu apabila bertukarnya pentadbiran kerajaan, pentadbiran awam itu terus kekal. Berbanding dengan Amerika Syarikat, sistem spoil itu apabila bertukarnya presiden terus bertukar pentadbiran awam. Dan saya lihat sebenarnya kalau bebanan-bebanan yang ditanggung oleh Perdana Menteri itu perlu ditanggung sehingga hujung penggal Parlimen. Bagi saya jangan lakukan demikian. Berikan ruang yang seluas-luasnya kepada Perdana Menteri untuk kita lihat muka-muka baru yang lebih segar, kemudiannya yang tidak melibat walaupun jawatan presiden parti, tetapi dalam konteks melantik mereka yang bersih, wibawa itu kita perlu pertimbang. Inilah sebenarnya political will yang diperlukan daripada Perdana Menteri. Okey, tapi sejauh mana ialah calon ataupun individu kewibawaannya dibawa apabila mereka dilantik sebagai salah seorang ahli kabinet, sebab kita tahu politikal ni tidak ada black and white kan. Jadi kita sekarang ini di waktu this point kita rasa dia berwibawa, mempunyai satu orang kata personality yang cukup mantap sekali untuk mewakili kementerian tersebut. Tapi sejauh mana kewibawaan itu dapat dikekalkan, bagaimana untuk kita mengetahui individu dan bagaimana orang-orang seperti ini boleh dijadikan ataupun diangkat sebagai salah seorang ahli jemaah menteri? Misalnya yang pertama pengalaman, ahli-ahli parlimen yang sudah berpengalaman misalnya dalam konteks pentadbiran awam sebelum ini pernah menjadi pegawai kerajaan, kemudiannya dalam konteks profesional, kemudiannya pernah terlibat dalam pekerjaan ataupun bidang-bidang khusus yang boleh dilantik menjawat jawatan menteri-menteri tertentu di kementerian-kementerian. Dan kalau kita pertimbangkan dalam konteks demikian, saya yakin kita akan deliver ataupun kita akan berikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Ismail tadi, mungkinkah kita boleh lantik senator? Bagi saya cukuplah kita lantik senator, laluan khas ini kepada mana-mana ahli parlimen, kepada mana-mana pemimpin politik. Itu tak masuk duta khas? Itu belum masuk duta khas, penasihat khas. Semuanya khas-khas di belakang itu bagi saya membebankan kewangan negara. Kalau kita teruskan pendekatan tersebut, ini akan menyebabkan perjalanan pentadbiran negara akan terus dibebani dengan beban kewangan yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat
tidak ada satu penyelesaian yang khusus kepada masalah-masalah yang menjadi akar kepada masalah utama negara. Sebelum ni kita ada Menteri Undang-Undang, kemudiannya Perdana Menteri ada penasihat undang-undang. Jadi bagaimana overlapping yang berlaku dalam konteks kerja tersebut. Dan bagi saya pengalaman, kemudiannya konteks profesionalisme, dan yang paling penting iaitu mereka ada jiwa untuk berubah dan berusaha untuk mewujudkan persekitaran politik ataupun kerja yang baru. Jangan lagi kita duduk di takuk yang lama yang akhirnya kita terus mewarisi cara kerja yang lama. Okey. Berasionalkah untuk kita melantik lebih daripada 2 orang timbalan Perdana Menteri dan juga lebih daripada seorang timbalan menteri? Ya. Kalau kita lihat di United Kingdom, di wilayah tertentu tu dikhususkan seorang menteri. Misalnya Scotland, Wales, Northern Ireland itu dikhususkan menteri-menteri untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut. Dan dalam konteks janji ataupun manifesto yang telah diketengahkan sebelum ini, Datuk Seri Anwar akan melantik 2 timbalan Perdana Menteri. Ataupun sebelum ini praktiknya ada 2 menteri kewangan. Bagi saya dalam situasi ataupun persekitaran ekonomi yang tidak menggembirakan, kita hadkan jumlah menteri. Dan pada waktu yang sama kita lihat fungsi sebenar kementerian-kementerian tersebut. Jangan jadikan kementerian ataupun jawatan menteri itu sebagai satu ganjaran ataupun reward kepada mana-mana individu ataupun ahli parlimen semata-mata untuk menyokong mereka membentuk kerajaan. Dan bagi saya yang penting kita lihat kementerian-kementerian yang strategik, contohnya Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi itu perlu digabungkan. Fungsinya itu lebih ke arah yang sama kerana sebelum ini pelbagai rasionalisasi alasan digunakan untuk memecahkan 2 kementerian tersebut. Dan kita lihat ada Kementerian Ekonomi sebelum ini, kemudian ada MITI. Bagi saya itu perlu disemak semula oleh Perdana Menteri, dan saya yakin sebenarnya kalau kita berikan ruang dan peluang kepada Perdana Menteri untuk merencana ataupun menyusun strategi yang baik kepada negara, kenapa tidak? Kerana peluang ini sebenarnya bukannya datang berulang kali. Bagi saya, kalau kita terus mengkritik tapi tidak memberi peluang, ini akan merosakkan masa depan negara. Okey, yang Bapak Perdana Menteri kerap kali mengatakan bahawa beliau akan mengecilkan saiz kabinet. Apakah perkara yang kita boleh jangkakan daripada kenyataan Datuk Seri Anwar ini? Saya menjangkakan saiz kabinet itu antara 20 hingga 25. Sebelum ini 32, 34. Dan kabinet yang akan disertai oleh mereka yang betul-betul wibawa, dan saya juga mengharapkan agar mereka-mereka yang sebelum ini terlibat dengan pelbagai kes perbicaraan di mahkamah itu tidak disertakan dalam kabinet. Ini merupakan suara rakyat, dan suara kita sebagai penganalisis dan ahli akademik itu sendiri mahukan sebuah kabinet yang bersih. Sedangkan kita lihat Datuk Seri Anwar merupakan tokoh antarabangsa. Kita lihat selepas pengangkat sumpah dan pelantikan beliau itu mendapat panggilan daripada pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi adakah kita mahu ahli kabinet itu jago kampung semata-mata? Jangan kita ulangi tindakan sedemikian. Ini akan merosakkan imej negara, dan saya khawatir kalau keadaan ini terus berlaku, ini akan memberikan satu imej yang negatif kepada pembentukan kabinet yang kita akan terima beberapa hari yang akan datang. Itu tadi saya terbitkan pada awal persoalan berkenaan komposisi pembahagian itu, kerana ia juga bergantung kepada komposisi pembentukan PH, BN, GPS, GRS. Apakah adil untuk mungkin kalau sekiranya ada calon-calon yang lebih berkelayakan daripada gabungan parti yang lain diberikan lebih banyak penjawatan kabinet berbanding kerusi ataupun gabungan yang menang iaitu PH, apakah dianggap sebagai adil, dan bagaimana reaksi penyokong-penyokong parti? Ya, bagi saya pertimbangan yang serius perlu diberikan, bukan sekadar komponen ahli parlimen yang ada dalam parti Pakatan Harapan semata-mata. Jadi kewibawaan misalnya ahli parlimen daripada GPS, Barisan Nasional itu sendiri untuk bersama-sama membentuk kabinet perlu diberi perhatian serius oleh Perdana Menteri. Dan jika tidak cukup dalam konteks jawatan menteri ataupun timbalan menteri, sebelum ini kita ada setiausaha parlimen. Boleh dihidupkan semula jawatan setiausaha parlimen untuk memberi ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk turut serta dalam proses pembuatan dasar, pentadbiran kementerian-kementerian, dan bagi saya ini merupakan satu usaha yang baik. Kalau kita lihat
dalam rangka yang lebih luas lagi, ya, ini akan memberikan satu kelapangan kepada kementerian-kementerian tersebut untuk merencana, bekerjasama antara satu sama lain. Kerana betul, ya, mungkin dalam kalangan ahli-ahli parlimen itu 80%, 70% mereka yang mempunyai pengalaman yang luas dan wibawa yang tinggi. Tetapi di manakah kita nak tempatkan mereka itu dalam konteks kabinet dan GLC yang berkaitan? Dan saya setuju kalau kita berikan, ya, satu ruang yang seluas-luasnya kepada Perdana Menteri, dan kalau perkara itu melibatkan yang baik, kita raikan. Kalau ada kelemahan, kita beri kritikan yang membina kepada pembentukan kerajaan tersebut. Satu lagi perkara yang mungkin boleh diberikan tumpuan berkenaan dengan kota untuk ahli kabinet bagi ialah lelaki dan juga wanita sebagainya. Itu antara perkara yang seringkali dipetik juga, Doktor. Saya mengkritik daripada awal sebelum pilihan raya lagi. Sebab parti-parti politik sebelum ini berjanji 30%, ya, ahli parlimen calon-calon daripada parti-parti politik ini merupakan wanita. Tetapi kita lihat Barisan Nasional ataupun parti-parti yang menyertai pilihan raya tidak capai. Hanya PBM saja calon wanita lebih 30%. Itu pun bilangan calon 7 orang. Dan kita lihat bilangan ahli parlimen yang menang dalam PRU 15 kali ini hanya 30 wanita. Berbanding dulu 33, menurun. Berbanding dengan UK 225. Jadi bagi saya dengan jumlah 30 orang ahli parlimen wanita ini, kita perlu optimumkan, ya, peranan dan fungsi mereka. Jangan kita hanya sekadar nak raih sokongan pengundi-pengundi wanita di luar sana, baru kita raih wanita, tetapi dalam konteks nak bagi jawatan Menteri Kabinet ataupun GLC, kita berkira-kira kepada wanita. Wanita ni dah semakin tinggi kedudukannya. Ada doktor, ada jurutera, ada naib chancellor. Jadi kenapa kita perlu agih-agihkan mengikut kuota jantina? Bagi saya tidak perlu lagi dalam konteks negara kita yang matang dalam politik. Siapa dirasakan yang sesuai untuk menjawat pejawatan Timbalan Perdana Menteri? Saya serah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri. Tetapi untuk analisis pula bagi saya, apa salahnya kalau kita letakkan seorang Timbalan Perdana Menteri wanita? Dan yang kedua, sebab dijanjikan oleh Perdana Menteri sebelum ini, kita boleh ketengahkan, ya, mereka yang ada kaliber, misalnya Datuk Seri Muhammad Hassan. Itu pun isteri kepada Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Timbalan Perdana Menteri yang pertama. Yang kedua, mungkin Timbalan Perdana Menteri wanita, dan ini mungkin boleh mengimbangkan, ya, kedudukan ataupun komposisi wanita dengan lelaki dalam kabinet. Itu yang lebih baik. Ya. Dahulunya pada zaman pemerintahan PH pada ketika selepas PRU 2018, ya, kita lihat ada satu kementerian yang menggabungkan kesemuanya. YB Yobiyin menerajui kementerian, kalau tidak silap saya namanya itu panjang, tetapi boleh diringkaskan kepada perubahan iklim, teknologi, sains dan sebagainya. Jadi apakah berasional untuk kita kembali menggabungkan kementerian-kementerian seperti ini supaya tidak berlaku pertindanan bidang kuasa ataupun pertindihan bidang kuasa? Bagi saya itu perlu dilakukan, dan rasionalnya waktu itu dipisahkan mungkin untuk ganjaran kepada ahli-ahli parlimen daripada parti-parti politik tersebut. Dalam konteks Malaysia hari ini, kita tidak boleh melihat ganjaran politik itu sebagai satu kaedah untuk mententeramkan ahli parlimen supaya tidak berontak, ya, dalam kerajaan. Dan kementerian-kementerian yang strategi yang sepatutnya digabungkan itu perlu digabungkan, dan kalau perlu perkasakan kementerian tersebut. Jangan hanya sekadar ada nama tetapi menteri tak pandai nak buat tugas. Ya, jangan sekadar menteri kebajikan ataupun menteri wanita, tetapi turun ke lapangan, turun ke kawasan-kawasan dengan pakaian cantik, ya, dengan tembak air di tepi-tepi sekolah itu spesifik sangat. Tak ada parlimen pun. Sebab dalam konteks politik ni, ahli politik saya kena cakap terus terang dan jujur. Kalau tak, mereka tak dengar, payah nak dengar nasihat kita. Jadi saya lihat datang dari tetamu tak apa. Tetamu tak apa. Jadi sebab sebelum ni saya pun demikian, kita berterus terang. Jujur ni dalam politik ni perlu. Kalau tidak nanti orang kata saya Profesor Kangkung pula, kan. Dalam konteks ni saya lihat mesti ada kesungguhan untuk bekerja. Jangan hanya sekadar jadi tempelan kepada jawatan menteri yang akhirnya menyebabkan rakyat menghukum, rakyat mengkritik, dan rakyat tidak suka menteri tersebut. Jadi bagi saya yang penting iaitu bagaimana menteri hari ini menggambarkan wajah Malaysia untuk 5 tahun yang akan datang. Satu lagi, ketepatan profil mereka itu, pendidikan mereka dengan kementerian yang mereka bakal pegang nanti. Itu ada satu kepentingan yang perlu
perlu ialah ambil kira juga oleh Perdana Menteri? Sewajarnya setakat sekarang dan dalam politik Malaysia yang matang, latar belakang pendidikan itu perlu diutamakan. Ya, kerana kalau nak jadi Menteri Pendidikan ataupun menteri yang menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Mengajar Tinggi, macam mana nak menguruskan profesor-profesor, menguruskan universiti, nak berdepan dalam mesyuarat dengan profesor. Jadi ini perlu dipertimbangkan oleh Perdana Menteri. Dan dalam konteks misalnya Kementerian Pembangunan Wanita, bagaimana nak berdepan dengan pejuang-pejuang wanita, dengan vokalnya suara mereka, itu perlu dilihat sebagai satu elemen yang sangat penting, bagaimana nak menerajui kementerian-kementerian tersebut. Jangan kita lihat menteri-menteri yang hanya sekadar duduk di jawatan menteri tetapi tidak mampu menjalankan tugas, hanya dibantu oleh pegawai-pegawai kanan, yang akhirnya menteri itu tidak berfungsi sebagai seorang menteri di kementerian yang berprestij, tetapi bagaimana nak menggerakkan kementerian itu ke arah yang lebih tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pun mengumumkan tidak akan mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Jadi untuk kita mengecilkan saiz penggajian menteri-menteri kabinet ini, apakah boleh dilaksanakan, boleh direalisasikan dalam situasi kita melihat sebelum ini hanya meniti di bibir saja tapi tidak direalisasikan. Kesungguhan itu Ismail perlu ditunjukkan bukan sahaja oleh Perdana Menteri tetapi juga menteri-menteri yang akan dilantik selepas ini. Kerana kita lihat di United Kingdom itu sendiri, gaji-gaji menteri itu didedahkan secara umum dan rakyat dapat melihat dengan jelas bagaimana gaji-gaji mereka itu dipaparkan di website-website atau portal-portal yang berkaitan. Dan sudah semestinya rakyat akan berkira-kira gaji ahli parlimen berapa, allowance sebagai pengurusi GLC berapa, kemudian allowance sebagai menteri apa, allowance kerajaan berapa, campur tolak congak semua akan lebih 100,000. Jadi bagaimanakah dengan keadaan 100,000 itu mampu untuk membantu rakyat, tetapi dengan hanya menggunakan dana yang disalurkan oleh kerajaan dan menteri itu sendiri bermewah. Kalau kita lihat bagaimana menteri berpakaian dengan begitu sederhana, naik LRT, kadang-kadang kita berpandangan tak perlulah keadaan demikian, tetapi bagaimana menteri atau Perdana Menteri merasakan keperitan hidup rakyat itu perlu ditunjukkan. Kalau menteri bermewah, rakyat di luar sana gelandangan ataupun pengemis ataupun rakyat-rakyat yang susah makan, kerana politik hari ini politik perut. Kalau rakyat lapar, rakyat akan marah pihak berkenaan. Zaman sekarang kasut kita pakai pun boleh viral. Betul. Nasib baik kasut tak ada berani. Kasut saya kasut bata. Pen ada kat poket, tak ada. Pen pun RM2.50. Itu telus. Itu kita bagi telus. Okey, terima kasih Dr. Taufik kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan menantikan apakah pengumuman untuk penjawatan Menteri Kabinet yang akan diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga dari semasa ke semasa kita juga akan menantikan perubahan dan juga evolusi yang akan dilakukan oleh pimpinan kerajaan terkini. Okey, kami nak bawa anda